Ada segelintir yang beranggapan bahawa berpuasa akan menjadi halangan untuk kita melakukan pelbagai aktiviti, terutamanya aktiviti yang melibatkan fizikal. Contohnya seperti bersenam. Iyalah, dahlah tak makan, tak minum, penat pula tu. Kalau bersenam, lagilah bertambah lesu kan? Tapi hakikatnya puasa bukanlah penghalang untuk kita melakukan aktiviti-aktiviti fizikal macam bersenam ni. Sebaliknya, waktu puasa ni lah kita kena jadi lebih proaktif. Lebih banyak sebenarnya aktiviti yang dapat kita lakukan ketika bulan Ramadan ini. Salah satu aktiviti ataupun senaman yang istimewa yang saya ingin kongsikan pada kali ini ialah solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih ini sangatlah special. Sebab apa? Sebab ianya hanya ada pada bulan Ramadan. Sedar atau tak, solat sunat tarawih ini sebenarnya bukan sahaja merupakan satu terapi yang baik untuk rohani, tapi dia juga mempunyai kebaikannya yang tersendiri dari sudut kesihatan. Menurut beberapa kajian sains, pergerakan dalam solat, contohnya seperti berdiri tegak, rukuk, duduk dan sujud yang kita lakukan secara berturut-turut ni, ianya boleh diumpamakan sebagai satu senaman ringan yang mampu membantu untuk membakar kalori dalam badan kita. Selain daripada itu, waktu kita angkat tangan, takbiratul ihram, kuantiti oksigen akan bertambah dengan banyak dalam paru-paru. Ini akan menyebabkan oksigen yang dibawa ke sel-sel akan turut meningkat. Dengan erti kata lain, oksigen akan lagi mudah sampai ke seluruh anggota badan. Kesannya, kita akan lebih cergas bila mana kita melaksanakan rukun-rukun solat ini dengan sempurna. Di samping solat tarawih sebenarnya ada banyak lagi aktiviti-aktiviti yang dapat kita lakukan sebagai satu senaman untuk kita. Contohnya, buat senaman ringan ke, kemas rumah ke, berkebun ke, dan banyak lagi aktiviti-aktiviti lain. Ini antara aktiviti-aktiviti yang boleh kita lakukan untuk mengeluarkan peluh. Waktu bulan puasa inilah sebenarnya kita mesti kekal aktif dengan melakukan pelbagai aktiviti. Puasa ini bukanlah satu alasan untuk kita terus bermalasan dan lemah. Jangan biarkan puasa menjadi penghalang untuk kita menjalani rutin harian kita seperti hari-hari biasa. Okey, daripada aktiviti yang disebutkan tadi ialah melakukan solat sunat tarawih dan melakukan kerja harian di rumah. Kita nampak simple kan aktiviti senaman ini? Sebenarnya ia mendatangkan manfaat yang besar kepada diri kita, iaitu kita boleh mencerdaskan akal dan kita boleh melakukan ibadah dengan sempurna. Sebab apa kita boleh mencerdaskan akal? Buat kata pepatah, akal yang cerdas pada tubuh badan yang sihat. Daripada pepatah ini kita boleh lihat, bila mana tubuh badan kita sihat, akal kita automatik akan jadi cerdas. Sebab itu kita perlu melakukan senaman walaupun ianya simple dan ringkas pada setiap hari. Kerana kita sebagai seorang mahasiswa memerlukan akal yang cerdas untuk menerima ilmu yang diberikan oleh seorang guru. Bila mana otak kita cerdas dan cergas, akal kita akan terus menerima ilmu dengan mudah dan difahami dan mengingati sampai bila-bila, insya-Allah. Selain itu, kita dapat melakukan ibadah dengan sempurna. Sebab apa saya kata boleh melakukan ibadah dengan sempurna? Apabila badan kita terlalu berat, mungkin kita akan jadi malas untuk melakukan ibadah. Sebab itulah kita perlu bersenam. Kita haruslah menjaga kesihatan. Bila mana kita merasa diri kita sihat, kita akan rajin beribadah kepada Allah. Contohnya, dalam bersolat, kita memerlukan fizikal yang baik dan cergas. Sebab kita ingin berdiri tegak, kita ingin rokok, kita ingin sujud. Semua itu memerlukan fizikal yang baik. Sekiranya badan kita tidak sihat, kita akan jadi rasa letih dan malas untuk melakukan ibadah itu. Selain itu, kita juga perlu menjaga kesihatan, kerana kesihatan itu amat penting. Sabda Rasulullah SAW bersabda, mintalah kepada Allah kesihatan dan kesejahteraan, kerana sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih baik daripada kesihatan selepas keyakinan iman. Hadis riwayat Ibnu Majah. Okey, oleh itu saya menyerulah kepada mahasiswa untuk menjaga kesihatan dan terus mengamalkan gaya hidup sihat sepanjang PKP ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.